Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para pendengar mana-mana pun seram, Anda bersama saya DJ KY. Saya ada satu kisah yang akan saya kongsikan kepada anda semua sebentar saja lagi. Selamat datang ke channel YouTube kami Mana-Mana Pun Seram. Kisah-kisah yang anda dengar ini hanyalah sekadar satu hiburan. Jangan mudah percaya dan terlalu palsu. Dan ingat, mana-mana pun seram. Kisah yang akan saya kongsikan kepada anda semua ialah kisah pemandu Uber. Tanpa membuang masa, saya akan ceritakannya. Okey, kisah ni je berlaku kepada seorang lelaki yang bernama Jali. Bukan nama sebenar dia. Okey, Jali ni dia pemandu Uber. Dia bawa penumpang. Kalau penumpang tu nak pergi mana-mana dia kena bawa. Biasalah macam taksi kan. Ya, itu apa, servis hailing ya. Okey, dia kerja ni macam agak lama, tak ada lama, setahun macam tu. Dia kerja ni cuma part time je, part time, bukan kerja full time. Dia kerja part time sebab dia kerja office, kerja di pejabat. Ya, dan dia akan kerja ni je pada hari Jumaat malam Sabtu malam Ahad, atau Ahad malam Isnin. Begitulah. Dia kerja ni sebab dia nak cari pendapatan sikit lah kan. Ya, okey, kita pun tak nak buang masa lah, kita teruskan cerita seram dia. Okey, masa tu hari Sabtu dia baru habis hantar penumpang. Okey, tentu dia dekat bandar, satu bandar dekat Kedah ni kan. Agak salah satu bandar ni lah kat Kedah. Okey, dia pun dah habis hantar penumpang tu, habis kerja kan. Okey, dia pun berhenti dekat satu mau jalan ni lah. Okey, dia berhenti kejap. Dia berhenti sebab nak rehat kejap, waktu nak makan. Okey, lepas tu dah habis makan apa semua tu, dia pun start enjin kereta. Okey, dia pun nak pergi. Okey, dalam pukul 11.30 itulah, 11.30 dia tengok jam pukul 11.30. Okey, dia terus jalan. Ada satu simpang 4 ni. Okey, dah sampai simpang 4 tu, dia belok kiri. Okey, belok kiri tu dalam macam 200 meter tu ada satu pondok bas. Masa dia tinggal dulu tu, dia bawa, tentu dia bawa perlahan. Okey, dia bawa perlahan. Lepas tu dia ternampak ada ada seorang makcik ni. Dia macam tentu dia tinggal duduk. Lepas tu bila dia ternampak ada kereta lalu, dia pun bangun. Dia pun macam berhenti macam berhenti macam lambai-lambai, berhenti. Okey, aku pun berhenti. Si Jali ni. Okey, aku pun berhenti. Aku turunkan tingkap. Lepas tu makcik tu tanya, Adik boleh hantarkan makcik tak? Mak makcik dekat je, dekat sini, dekat area sini juga je. Aduh,
Si Ali pun cakap, boleh cik, boleh boleh makcik masuk. Okay, aku pun makcik tu pun angkat barang dia masuk. Dia masuk dalam kereta tu. Lepas tu okay, makcik Jali ni dia tanya, cik duduk mana? Okay, lepas tu makcik tu bagi tahu lah dekat sini area ni kan. Okay, makcik tu dia duduk belakang. Okay, dia pun tu si Jali ni pun buka telefon, buka Waze cari tempat tu. Okay, dah jumpa. Okay, dia pun terus. Lepas tu makcik tu tanyalah, adik ni dah habis kerja ke? Saya dah. Jadi pun cakap dah habis kerja dah. Ni saya tengah rehat ni, saya pun nak lagi nak balik lah ni. Lepas tu dia tanyalah, makcik sebenarnya mau balik kerja ni, makcik kerja cleaner. Tapi tu lah, makcik terlambat sikit, tengok bas dah tak ada kan. Jadi tu lah, sebaik ada adik ni boleh makcik tumpang. Okay. Tengah sembang-sembang dalam masa 5 minit tu, akhirnya dah sampai dekat rumah makcik tu. Makcik ni perumahan lah. Okay, makcik tu tanya, berapa ringgit cik? Tak apa cik, saya ikhlas je cik. Tak apa, ni ambil. Dia bagi RM10. Okay, terima kasih cik. Okay, lepas tu makcik tu keluar. Makcik tu tak boleh keluar sebab kereta Jali ni, dia kunci ni bahagian depan. Macam kunci ni hanya pemandu je yang boleh buka. Maknanya kalau pemandu ni buka kunci, pintu semua yang ni boleh buka kunci. Okay, jadi ni buka kunci. Makcik tu keluar. Si Jali ni ambil phone. Okay, dia ambil phone, dia nak tengok lah, dia nak tutup Waze tadi kan. Okay, dia pun apa lagi ni. Lepas tu je si Jali ni macam pelik. Sekejap, kenapa macam tak dengar bunyi kunci kan. Sebab kereta aku ni, kereta Jali ni, dia kalau dah tutup pintu semua, dia tak akan automatik kunci. Jadi dia tengok dekat, dia tengok pintu masih terbuka. Lepas tu okay, dia terdengar suara makcik tu. Dia berkata macam ni, lepas ni ikut abang ni pula tahu. Jangan ikut makcik dah. Lepas makcik tu cakap macam tu. Lepas tu okay dek, terima kasih ya cik, terima kasih dek. Okay, sama-sama cik. Okay, makcik tu tutup pintu, kunci automatik tutup. Okay, aku pun apa lagi terus balik. Okay, si Jali ni pun teruskan perjalanan pulang ke rumah. Okay, masa kat rumah dalam perjalanan tu, tiba-tiba suasana dalam kereta tu jadi sejuk. Sebab tak tahu kenapa dia dah buat aircon, kelajuan aircon tu jadi 1. Dan dia punya kesejukan tu dia rendahkan, jadi kita tak rasa sejuk. Tapi masa dalam perjalanan tu dia rasa sejuk je. Dia pun pelik, kenapa pula rasa sejuk ni kan. Okay, dia pun tak apa, biarkan. Dia pun balik tu. Lepas tu dia rasa macam ada seseorang kat belakang dia. Ada seseorang. Terus macam dia asyik nak tengok. Dia tahu belakang dia ni tak ada orang, tapi dia rasa macam ada. Rasa tau. Rumah dia meremang. Lepas tu dia nak tengok cermin belakang tu kan. Dia nak tengok lah kan. Macam dia nak tengok, tapi dia macam jangan tengok macam dia tengok depan je. Okay, lepas tu dia rasa macam ada seorang tu
Dia pun apa lagi, dia pun ambil telefon, dia buka lah surah apa semua kat YouTube. Dia letak kat dekat tempat duduk sebelah. Okey, dia letak situ. Lepas tu dia pun mandu. Tapi yang tu dia tak mandu pula, dia terus laju semua tu kan. Bila dia dah sampai rumah tu, dia parking kat luar. Lepas tu dia ambil telefon. Lepas tu dia buka kunci, dia buka pintu. Bila dia buka pintu tu kan, dia rasa macam dah tak rasa perasaan tu dah tak ada lah. Macam bila dia keluar dari kereta je, perasaan tu dah tak ada. Dia macam dah tak bermang dah. Dia tutup pintu, kereta kunci. Dia sebelum nak masuk tu, dia baca Al-Fatihah, baca 3 kul. Okey, lepas tu dia buka kunci pintu, bagi salam, Assalamualaikum. Okey, masuk, langkah kaki kanan. Okey, kaki kanan tu, okey, dia macam dia tak tengok luar lah. Dia macam tengok tempat lain. Dia tutup pintu. Lepas dia tutup pintu tu, baru dia tengok kat pintu tu balik kan. Macam nak kunci balik. Okey, lepas tu dah, okay. Lepas tu dia mandi lah kan. Mandi apa semua kan. Okey, dan alhamdulillah tak ada apa yang berlaku lah. Masa dalam rumah tu tak ada apa. Cuma yang dalam kereta tu lah yang agak menakutkan lah. Macam agak rasa, sebab dia rasa ada seseorang dalam kereta dia. Dia tahu dalam tu tak ada orang, sebab dia seorang je dalam kereta tu. Ya, itu sajalah kisah Jali mana makcik tu, masa dah hantar makcik tu cakap, ikut abang pula ni ya. Ikut makcik dah. Kemungkinan makcik tu bawa sesuatu, atau lepas tu je suruh benda tu ikut si Jali ni pula balik. Kita tak tahulah, wallahu alam. Okey, sampai sini sajalah kisah si Jali tadi. Okey, kalau anda ada kisah seram lain ke, anda boleh kongsikan kepada saya ya. Saya akan kongsikan pada semua pula. Alright. Okay, kita akan jumpa lagi pada next video. Saya DJKY. Terima kasih pada anda sudi dengar dari awal hingga akhir. Kisah-kisah yang anda dengar ini hanyalah sekadar satu hiburan. Jangan mudah percaya dan terlalu taksub. Dan ingat, mana-mana pun seram.